Ta'ala. Kita buka ngaji kita pada malam ni dengan satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ni masyhurlah, katanya Nabi SAW dengan sanad dia. Imam At-Tabrani mengeluarkan sanad dia daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'ala 'abdun qattun wa la takhaffaf wa la labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufirat lahu dhunubu haitsu yakhtu atabata darih. Imam At-Tabrani mengeluarkan satu hadis dalam kitab Mu'jamul Awsat. Katanya Nabi daripada Sayyidina Ali, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memakai selipar atau pakai kasut atau pakai pakaian seseorang itu tujuannya untuk hadir ke majlis ilmu. Kita pakai baju, pakai jubah, kain pelekat, kepiyuh, pakai kain kano, mari belajar. Maka katanya Nabi, illa ghufirat lahu dhunubuh, kecuali diampun dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia. Jadi kita harap kita lakuh benda rumah kita tadi, Allah Ta'ala dah ampun dosa kita. Jadi sebagai mukmin yang bijak, kena carilah peluang-peluang yang mana Allah Ta'ala nak bersihkan diri kita. Kerana ampun dosa ini benda yang cukup besar. Apabila kita masuk kepada alai, bukan alai ni, alai yang sebenar. Itulah perkampungan kita, itulah alai kita yang sebenar. Yang mana kita akan mengaji lepas ni satu kitab nama dia Sabilul Iddikar. Kita ini berbicara, berkecek mengenai kehidupan kita yang sebenar. Salah kalau orang menyatakan saya orang Johor, salah sebenarnya. Saya orang Kelantan, salah. Sebenarnya kita orang akhirat. Saya orang akhirat, tu yang sebenar. Kerana banyak mana dah orang kata saya orang Johor, dia tinggalkan negeri Johor ni. Dah banyak mana dah mak kita, ayah kita tinggal. Pergi ke mana? Balik kepada perkampungan asal kita. Dan tok kita pun asal daripada sana. Nabi Allah Adam AS, Siti Hawa, semua asal daripada sana. Kita kembali kepada kampung kita. Jadi apabila kalau kita mengaku saya orang Johor, saya orang Kota Tinggi, takut-takut kita lupa kampung kita sebenar. Maka Imam Haddad mengarang satu kitab nama Sabilul Iddikar nama. Lepas ni kita akan bahas mengenai kitab ni. Jadi apabila seorang itu mengaku kata dia itu orang akhirat, wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benar hidup. Hidup sekarang tidak benar hidup. Ini saya hidup ustaz ni, saya ni hidup. Apa tak benar hidup ni? Hidup yang menipu. Kita makan, kita suka, kita dapat nikmat. Tapi nikmat rasa puas, rasa bosan, rasa malas. Semua hidup ini menipu sebenarnya. Dulu kita menikah dengan orang rumah kita muda dan kita ingat dia muda sampai tua. Dan ni tua tak ada gigi dah sekarang pun. Menipu, muda yang menipu. Cantik yang menipu. Suami kita dulu nampak segok, nampak hebat, nampak gabak, sekarang dah nak berjalan pun pakat tukar. Muda yang menipu. Dulu rumah kita beli kereta, masya-Allah baru, kita sengka kata kereta tu akan baru, sentiasa baru. Dok menipu, baru yang menipu. Tetapi akhiratlah yang sebenar apabila kita boleh nikmat yang sentiasa sedap. Benda yang sedap kalau kita buat selalu pun akan jadi bosan, jadi puas. Contohnya apa dia lah, pergi shopping lah. Oh sedapnya pergi shopping, sukanya saya pergi shopping. Tiap-tiap hari pergi shopping. Akhir sekali jadi bosan juga. Tetapi akhirat, kesedapan yang tidak membosankan. Semakin sedap. Itulah tempat tinggal kita sebenar. Maka Imam Haddad mengarang satu kitab dipanggil Sabilul Iddikar. Sabilul Iddikar, kecek mengenai kehidupan kita semenjak daripada kita duduk alai rahim lagi, berpindah sehinggalah kita duduk pada tempat kekal. Dua saja tempat kekal. Akhirat memilih dua jalan, tak ada jalan ketiga, iaitu sama ada syurga dengan aku. Itu tempat kekal. Dan kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tempat kekal kita syurga berlaku. Waktu kita minta sungguh-sungguh minta dalam hati sungguh, kata Allah Ta'ala pilih tempat kekal kita adalah syurga. Macam mana nak boleh ke tempat kekal syurga? Oh, kena belajar. Tak mudah tak mudah nak masuk. Kerana syurga ini bukan benda mudah. Jadi saat ni hadis Nabi mengenai kelebihan orang mari belajar. Apabila kita hadir saja majlis ilmu, maka Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tak perlu sebut astagfirullah, tak perlu. Hadir sahaja, mari pakai baju, pakai jubah, mari duduk, hadir bawa pen, bawa buku, tulis. Maka Allah Ta'ala ampun dosa semata-mata kita hadir saja.
Tengok, Allah Ta'ala nak membersihkan kita. Dan Allah Ta'ala ini sayang kepada kita, banyak cara dia nak membersihkan kita. Ada ibadat Allah Ta'ala buat, semata-mata kita buat ibadat tu diampun dosa kita. Kita tengok muka orang tua kita, mak ayah kita dengan keadaan memuliakan dia, Tuhan ampun dosa kita. Dosa kecil lah. Kita tengok Al-Quran dengan keadaan memuliakan dia, Allah Ta'ala ampun dosa. Kita tengok masjid, kita tengok Kaabah dengan cara membesarkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa kecil kita. Dan ada ibadat Allah Ta'ala ampun dosa kecil dan dosa besar kalau kita buat benda ni. Tak payah sebut astagfirullah. Bak astagfirullah, bak taubat tu bak lain pula. Hak ni bak semata-mata buat ibadat menggugurkan dosa pula. Kelebihan dia. Antaranya ibadat-ibadat yang menyebabkan Tuhan ampun dosa, segala dosa. Dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk, Allah Ta'ala ampun belaka. Salah satunya kalau orang ada peluang pergi ke Mekah, siapa dia wukuf daripada Arafah, maka katanya Nabi, Allah Ta'ala akan ampun semua jenis dosa. Dosa sengaja tu. Kalaulah seorang itu tak ada peluang, sebelum sampai ke rumah dia meninggal dah, tak ada peluang, maka dosa sama makhluk pun Allah Ta'ala ampun. Tetapi kalau dia sempat kelik ke rumah dan ada peluang untuk minta maaf dengan sesama saudara dia, tu kena minta maaf. Tetapi kalau dia tak sempat, Allah Ta'ala ampun semua dosa. Dosa kecil, dosa besar. Dan antara benda lagi yang menyebabkan kita diampun dosa kecil dan dosa besar adalah sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih. Hak ni boleh buat, tak syarat pergi ke Mekah. Duduk sini pun boleh buat sembahyang sunat tasbih. Kita buat sendirilah. Jangan ikut orang takut lama sangat kita buat. Sebelum tidur kita baca sembahyang sunat tasbih 2-4 rakaat lah. Macam biasa kita buat. Maka katanya Allah Ta'ala kelebihan sembahyang sunat tasbih ini, Allah Ta'ala ampun segala dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa sesama manusia, ataupun dosa dengan Allah Ta'ala. Itu antara benda-benda yang boleh menyucikan kita dengan Allah. Kerana apabila kita tidak bersih, payah kita nak bertemu Allah. Dan syurga pula tempat orang bersih. Maka selagi mana kita kata, tak ada peluang, tak boleh duduk dalam syurga. Jangan kita khoya kata kita nak duduk dalam syurga dengan keadaan kotor kita lagu ni, tak boleh. Piti bersih. Pada Allah Ta'ala dah sedia dah di atas muka dunia. Ini cara-cara nak membersihkan diri kita dengan Allah. Maka cara nak membersihkan diri juga Allah Ta'ala buat peringkat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tengok seseorang tu Masya Allah dah nak jadi baik, nak jadi juruh dah, nak bersihkan diri. Tapi kadang-kadang taubat-taubat pun dia panggil, orang Kelantan panggil taubat ulu golok. Lepas taubat buat puluk. Jadi taubat ulu golok ni, jadi kita dah buat, kita minta maaf dah. Kemarin kita minta maaf dah dosa kemarin. Hari ni buat pula. Esok minta maaf pula hari ni. Tapi dah buat gitu, tapi sentiasa kita minta maaf. Kadang-kadang minta maaf kita tak terlalu bersungguh sangat sehingga ke dosa tu tak bersih. Maka apabila lagu tu Allah Ta'ala, ya cara nak bersihkan dosa pertama taubat. Kalau tak bersih lagi, taubat ni tak bersih juga. Kita cuba dah bersih-bersih tak bersih. Maka cara kedua Allah Ta'ala nak bersihkan manusia, Allah Ta'ala tolong azab kepada dia. Hidup dia payah, susah, miskin. Anak-anak tak jadi belaka, jadi masalah belaka. Okey, ujian kepada dia. Tujuan nak bersihkan diri dia. Kalaulah hidup susah pun tak boleh, tak bersih lagi. Allah lah. Berat sangatlah dosa dia ni. Allah Ta'ala payahkan ketika mati. Ni. Peringkat ketiga, Allah Ta'ala seksa dia ketika nak mati. Sakit, gelepar, macam-macam lah. Sebab itulah ulama kata apabila kita tengok seseorang itu meninggal dalam keadaan yang tidak berapa molek, jangan kita kata dia tak ada puasa lah. Kadang-kadang tu akhir dosa dia. Tak adalah, lepas ni bersih lah dia. Nak Allah Ta'ala tak ada dah, kosong. Tapi terpaksa susah lah. Tuhan payah ketika nak mati. Ketika nak mati pun tak bersih lagi. Tuhan payah, sakit, gelepar macam-macam, menangis apa dia, tak bersih lagi. Tuhan katak dia dalam kubur. Katak juga dia bersih. Katak juga biar dia bersih. Seksa dia dalam kubur. Nak dia bersih lah. Biar ampun. Tuhan balas belakang. Tak bersih lagi. Allah, payahnya dosa banyak sangat. Tuhan pajar dia. Tuhan denda dia di akhirat. Buat masalah, tinggal tunggu dia. Kurang. Kadang-kadang tak bersih lagi orang. Cara paling akhir masuk dalam neraka. Cara paling akhir. Hak ni tak boleh ni. Kalau boleh jangan sampai peringkat lagu tu. Kalau boleh jangan sampai peringkat cara paling lah nak bersih diri lagu tu. Kalau boleh jangan masuk. Tapi kalau tak bersih lagi, Tuhan akan celuk juga dalam neraka. Celuk sehinggalah bersih, barulah layak kita tengok Allah dalam syurga dengan orang-orang bersih.
Maka kena carilah peluang sebelum lagi kena celuk lagu tu, janganlah cari peluang hadir majlis ilmu. Tengok masjid semacam, tengok mazhab, tengok muka orang tua kita, jalan-jalan untuk membersihkan kita. Mudah-mudahan kita apabila temu man atallaha biqalbin salim, bertemu dengan Allah Taala dalam keadaan hati sejahtera, selamat daripada dosa. Kita kalau ada masalah dengan ibu kita, kita tak selamat dah. Rasa tak sedap dah kita nak temu dengan mak kita. Mak kita kata, tunggulah. Tunggulah. Balik lepas ni kita rotai, kita tiba, kita timbuk. Nama Kelantan kata. Kita takut apa? Sebab kita ada masalah. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau kita ada masalah dengan Allah, kita akan jadi bimbang. Takut nak mati pun bimbang. Oh, sudah kata. Kita bukan takut kerana mati itu, kerana selepas mati itu ada perbicaraan. Hak tu yang kita bimbang. Mati itu kan, mati ya. Apa maksud mati? Proses berpisahnya roh dengan jasad. Habis ya. Lepas tu habis dah cerita kita. Tidak. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhiratlah sebenar-benar hidup. Permulaan hidup kita di situ sebenarnya. Ni sebenar bukan hidup, ulama kata. Ni bukan hidup. Hidup kita sebenar akhirat. Maka kita bahagia yang sebenar-benar di akhirat. Kita sedih yang sebenar-benar di akhirat. Kita kalau suka sedih apa semua di dunia sekadar tu, lepas tu mati kita akan hidup dengan cara kita. Maka tu cara nak membersihkan diri kita ni. Maka peluang lagu tu lah. Kita nak temu dengan Allah Taala, duduk dalam syurga, nak bersihkan diri. Maka salah satu cara dia hadir dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan Tuhan hapung dosa kita. Kalau berlaku gapo-gapo lepas ni kita bersih dengan Tuhan. Hak tu sedap nah. Kadang-kadang orang kata, ampun dosa ke? Hadir majlis ilmu ni, hadiah dia ampun dosa. Tak hebat sangat. Kalau beri mah kan bagus, kereta ke, rumah ke. Saya suka benda-benda lagu tu. Nak ampun dosa rasa tak baik, jangan. Ampun dosa ni, kita akan rasa benda itu besar apabila kita duduk dalam kubur. Alif pertama, rasa nilainya ampun dosa tu. Kita tanya. Kalau kita boleh tanya lah. Kita tanya orang duduk dalam kubur sekarang. Dia nak ke apa? Tanya nak harta tak sih? Isteri nak, anak nak, pangkat. Apa dia nak? Saya nak Allah Ta'ala ampun dosa saya. Tu yang saya nak kata. Orang lain saya tak say dah kata. Apa? Masa tu baru kita nilai diampun dosa dengan Allah. Maka ni kita mari malam ni mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi tu ampun dosa kita. Penuh itikad dalam hati kita. Kita harap sungguh moga Nabi tak pernah maka zabal ngapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bercakap menurut hawa nafsu, tetapi mesti ada wahyu. Berarti apabila Nabi kata hadir majlis ilmu diampun dosa, kita penuh keyakinan dalam hati kita, kita hadir bismillah ya Allah ya Tuhanku, dengan sebab hamba hadir majlis ilmu, dengar kata Nabi-Mu ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa hamba. Tak sebut lagu tu pun Tuhan ampun dah dosa. Itu kelebihan majlis ilmu. Dan kita masuk kepada kitab yang pertama. Kitab yang pertama. Dah J tak? J tak ada. J. Jam. J. Kita J tak ada. Tak J main J. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ni kita nak baca satu kitab, nama dia Sabilul Iddikar. Sabilul Iddikar wal i'tibar bima yamurru bil insani wa yanqadi lahu minal a'mar. Sabilul Iddikar, jalan-jalan nak menyiasat, jalan-jalan nak memeriksa dan mengambil iktibar pada keadaan-keadaan yang berlalu kepada manusia dan yang berlangsunglah kepada manusia daripada umur-umurnya. Kitab dia nama Sabilul Iddikar, maknanya jalan untuk kita periksa diri kita dan kita ambil iktibar, ambil pelajaran mengenai perjalanan umur manusia lah makna dia. Kitab ini dikarang oleh Al-Imamu Syekhul Islam Kutubul Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab ini antara kitab di dalam silsilah 10 kitab Imam Haddad.
Kitab dia Al-Imam, pengarang dia Imam Syekhul Islam. Imam ini, seseorang nak dapat peringkat imam ini bukan mudah. Dalam pengajian ilmu agama, tak semua orang dapat gelar Al-Imam. Macam Imamul Ghazali, orang panggil imam. Orang tak panggil Syekh Ghazali, orang tak panggil. Mendapat imam ini, maksud imam, orang yang apabila kita ikut dia, insya-Allah tak sesat. Siapa peringkat lagu tu, maka kita beri gelaran dia imam. Maka kalau kita ikut dia, insya-Allah tak sesat, dia boleh bawa kita dunia akhirat boleh bawa. Tu orang dapat gelaran imam. Kalau ustaz, tok imam, tok siok, tok bela, ai belum tentu. Kadang-kadang menyimpan lagi, menyeleweng lagi. Tetapi apabila dunia mengiktiraf dia sebagai imam, maka kalau kita ikut dia, ulama iktiraf, awak tak akan sesat. Ikut dengar kata dia je. Tak perlu fikir kenapa dia buat lagu ni, asal ikut saja. Kerana imam ni menurut takrif dalam ilmu bahasa, mayasihu iktida'u bihi. Orang yang sah kita berimam dengan dia. Hak tu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, masuk imam itu orang yang apabila kita ikut tidak akan sesat. Tu imam. Syekhul Islam Kutubud Da'wah wal Irsyad, kutub maknanya rujuk lah, kita panggil rujuk kepada para pendakwah dan para mursyid. Gelaran ni tinggi kalau kita nak syarah mengenai pangkat lah, kedudukan. Jadi bertuah kita boleh belajar orang kitab yang ditulis oleh orang yang masya-Allah. Dia lahir ni Al-Imam Abi Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ni lahir pada tahun 1044 Hijrah. 1044 Hijrah. Maka kitab ni lebih kurang lah usia dia. Kitab yang kita nak belajar ni usia lebih dia dekat 400 tahun. Lebih kurang lah usia dia 400 tahun. Dan sudah dipelajari oleh beribu dah ulama, dan banyak mana orang jadi orang soleh kerana belajar kitab ni. 1044 Hijrah dia lahir. Imam Haddad ni cerita sejarah dia. Dia lahir keluarga susah. Mak dia lahir dia ketika mak dia tengah, kalau kita panggil mana, buat padi, tahu buat padi. Mak tak tahulah sini, kalau sana dia buat gandum. Tanah gandum, mak dia tengah duk buat gandum. Duk tengah ambil gandum. Kalau orang Kelantan panggil cedung. Ambil gandum, tengah potong gandum lah. Tengok tuai gandum. Tengah duk tuai gandum, lahir Imam Haddad. Tengah tempat kalau gandum. Apabila lahir dia lahir sudah tu, maka dia balut dengan kain, buat kelik rumah lah. Balik ke rumah menangis Imam Haddad. Menangis. Sakit ke apa anak saya ni? Sakit. Dia buka kain tu, tengok ada kala jengking. Dalam kain tu. Dalam bukan hospital, bukan beranak di hospital. Beranak di keladai lagu tu. Buku buat kelik, tengok menangis Imam Haddad, menangis. Tengok apabila malam, buat apa anak dia menangis? Buka, tengok ada kala jengking. Hampir 19 kali dah kena selengat. Kena sengatan kala jengking. Maka Imam Haddad pada usia dia lebih kurang 4-5 tahun, Allah Ta'ala tarik pandangan mata dia, buta dia. Allah Ta'ala buta. Apabila lagu tu, maka bimbang ibu dia. Dia kata, Allah, kesiannya anak saya, nak cari makan macam mana dia, nak hidup macam mana dia buta. Maka bawalah ibu dia, ada satu hari diziarahi oleh seorang wali Allah pada zaman itu. Maka ibu dia pun mengadu kepada wali tu. Dia kata, wahai syekh, dia kata anak saya ni, Allah kata rezeki hidup keluarga susah dah, dia kata. Sekarang Allah Ta'ala pula dia tak nampak, kata macam mana dia nak hidup gini-gini. Bimbang ibu dia. Maka wali tu kata jangan bimbang. Allah Ta'ala tarik mata zahir dia, tapi Allah Ta'ala beri mata batin kepada dia. Betul sungguh. Sampai sekarang dia boleh mengarang dan boleh, kitab dia dah 400 tahun. Banyak mana dah kitab dia tersebar di seluruh dunia. Bukan yang ingat kata di Johor saja baca kitab ni. Seluruh dunia, sebelah Eropah baca. Banyak mana banduan masuk Islam kerana baca buku dia saja. Macam mana manfaat dia? Sampai sekarang orang dah ambil manfaat, dapat hidayah kerana tengok buku, tak tengok tulis dia lagi. Buku ini seolah-olah lukisan kepada seseorang. Lukisan, baru tengok lukisan. Kalau macam mana kalau tengok tulis sendiri? Maka buku tu pun dah dapat hidayah. Banyak mana dah manusia dapat hidayah daripada tu. Apabila lagu tu, apabila dah besar, apa mujahadah apa semua,
Dia ketika dia sekolah rendah lah, kita panggil sekolah rendah, lebih kurang usia 7 tahun, 9 tahun. Dia kata pengalaman hidup dia, saya balik daripada sekolah, sebelum sampai ke rumah, saya sembahyang sunat 200 rakaat. Umur baru 7 tahun. Ni bukan cerita melampau, cerita ni dusta. Saya pernah baca, ada satu manakib seorang kiai di Indonesia. Baru-baru. Maknanya mungkin 20 tahun lepas. Tak lama sangat. Dia semaya sehari-hari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ada orang lah ni buat kira kalau 1000 rakaat mengambil masa 2 hari setengah baru habis. Kita tanya dia, awak pernah tak semaya 100 rakaat? Tak pernah pun. Saya teori ya, banyak. Praktikal buat? Tak buat. Ada orang mendustai cerita Rabi'atul Adawiyah semaya 1000 rakaat sekali. Ali Zainul Abidin semaya 1000 rakaat sehari. Cerita ni melampau, melebih-lebih sangat kata. Tak mungkin. Masa macam mana kata dia nak hidup, nak belajar, nak mengajar, nak makan, minum apa semua. 1000 rakaat cerita ni melampau, khayal lah. Kita tanya dia, awak pernah semaya 100 rakaat tak sehari? Ada pun. 12 rakaat qabliyah ba'diyah ada pun. Patut awak nak teori tak sudah kira, praktikal dulu. Ada orang baca surah Fatihah. Ada orang mengaji 1 juzuk 2 jam. Ada orang sejam, ada orang 45 minit, ada orang 15 minit. Ada orang 8 kali khatam sehari. Kita dengar melampau cerita ni. Cerita betul lah, cerita dia buat ibadat, tapi jangan melampau sangat. Kita tanya awak pernah buat, ada cuba tak buat? Tak pernah cuba pun. Cuba kat dulu. Jangan cepat mulut itu lebih laju daripada perbuatan. Ada orang banyak teori, guna teori saja, tak pernah praktikal pun. Ada orang kata mengatik 70,000 sehari. Melampau, mana ada, tak sempat saya. Ada orang boleh buat. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan, nama fi adabi hamalatil Quran, dia kata orang paling banyak khatam Quran 4 kali sehari. Maksud dia tu diri dia lah. Diri dia khatam 4 kali sehari. Habib Abdurrahman bin Muhammad Mauladawi lah, Habib Abdurrahman Sagah bin Muhammad Mauladawi lah kata 8 kali khatam. Pagi, tengah hari 4 khatam Quran, bukan juzuk, bukan 4 juzuk dah. Khatam Quran 8 kali sehari. Latihan. Orang tanya karamah, tak bukan karamah, latihan. Latihan. Lama-lama boleh buat lah. Lo ni kita ni banyak menyoal, banyak menyoal. Sebab itulah amalan-amalan orang dulu terbuku di dalam buku dia sahaja. Kerana jarang orang nak praktik ilmu dia. Tapi kalau kita praktik ilmu dia, insya-Allah Allah Taala akan beri sama dengan dia kalau dapat. Sekarang ni kita orang boleh saya nampak banyak Tapi kita nak perolehan seperti Imam Haddad. Kita nak perolehan seperti benda ni, seperti ni. Tapi kita pernah ada usaha seperti dia. Allah Taala tidak zalim beri kelebihan hanya untuk orang dulu, orang sekarang tak saya beri. Dah. Rabi'atul Adawiyah, kelebihan Allah Taala beri macam-macam kepada ulama-ulama dulu, tapi orang sekarang ni kita kata pengecut lah, kita kata. Tak berani nak buat. Sebab tu kalau kita ngaji dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata ya ayyuhar rijal, wahai rijal. Kadang-kadang lelaki tapi semangat perempuan. Rijal ini orang yang bersemangat lelaki, sekalipun dia perempuan. Rabi'atul Adawiyah 1000 kali, 1000 rakaat sehari. Perempuan boleh sembahyang macam tu. Kita lelaki tak boleh buat. Kita lelaki tak boleh buat. Itu panggil ya ayyuhar rijal. Lelaki sungguh-sungguh. Apabila usia 6 tahun sembahyang 200 rakaat, dia kata. Di antara dia daripada sekolah dia, sebelum sampai ke rumah dia sembahyang 200 rakaat di sekitar masjid. Sampai sekarang tradisi itu ada. Budak-budak kelik yang akan sembahyang 2 rakaat, mai duha sini sampai 10, 20, 30, 40. Imam Haddad kata saya 200 rakaat. 200. Usia kalau kita 6 tahun 7 tahun ni baru kena Angry Bird, baru kena. Tak tahu apa lagi. Dia dah semaya 200 rakaat. Apabila dia besar mujahadah, jumpa dengan guru dia, maka dia jumpa seorang guru futuh dia. Guru pembukaan dalam ilmu dia. Maka pada zaman itu ada seorang wali besar nama Habib Abdurrahman Al-Attas. Guru dia juga buta ni, orang buta. Kalau kita orang buta nak belajar macam mana, payah ni. Orang lain ni alat bantu belajar tak sekira. Ni papan ni suara kau ni tak faham juga pun. Orang dulu belajar gini.
Tok kenali dulu belajar. Kalau Kelantan, tok kenali belajar, Allahu Akbar. Tapi tak ada orang boleh litah ilmu dia sekarang. Dari sudut alat bantu belajar, orang dulu susah belajar. Nak cari ulama, ya Allah, jalan kaki apa semua. Sekarang kemudahan, ya Rabbi. Dalam akaun. Kau dia, spekar dia, jelas apa semua. Tu pun tak boleh nak lawan lagi ilmu orang dulu. Tapi kalau kita mujahadah, jangan bimbang. Katanya Nabi, umatku seperti air hujan. Nabi kata, umatku seperti air hujan, ia tak tahu yang mana baik yang awal hujan ke ataupun akhir hujan. Bukan kata orang dulu saja boleh benda ni tak boleh, benda ni tak berlaku dah. Tak. Benda ni boleh berlaku, cuma kita takut untuk cuba seperti amalan orang dulu. Apabila temu dengan guru dia, guru futuh dia nama Habib Ibrahim, pengarah kepada Ratibul Attas. Ya, Habib Imam Haddad ni mengarah satu ratib dipanggil Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini dikarah kerana masalah tauhid. Ada masalah. Jadi kalau mana-mana tempat ada masalah berkaitan dengan tauhid, ada gejala murtad, kau apa dia orang bimbang dengan agama, orang tak kuat dengan agama, disyukur sangat baca Ratibul Haddad. Manakala Ratibul Attas ini tujuannya dikarah apabila Habib Abdul Rahman Attas pergi satu tempat berdakwah, maka orang kampung mengadu kepada dia, penduduk di sini maghrib ilah budak-budak dicuri oleh jin lah, kita kata jin. Maka Imam Abdul Rahman Al-Attas tulis satu ratib khas untuk mengawal bahagian benda-benda lagu ni. Maka kalau tempat yang ada sihir, gangguan, sepukau, apa dia, amalkan Ratibul Attas. Ratibul khas untuk kau ni. Dengan niat, kita baca dengan niat supaya Allah Ta'ala hilangkan benda ni. Tu Ratibul Attas. Bertemu dengan guru dia, maka Allah Ta'ala wifutuh kepada dia. Dapat gelar pada zaman dia lah. Pada zaman dia, dia jadi ketua lah kita kata. Perbahasan mengenai kutub ni, kutub dakwah wal irsyad. Kutub ni panggil ketua lah zaman tu. Zaman wali ni, kerana katanya Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi-nabi, ulama-ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Ulama-ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Jadi ulama itu kalimah jamak dari kalimah alim. Alim ni seorang orang alim dia. Ulama jamak kepada orang alim. Warasah ini jamak daripada kalimah waris. Orang yang menerima zakah. Jamak dia warasah. Talabah ni sama jamak. Anbiya jamak daripada perkataan nabi. Bererti terjemah dia al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama merupakan pewaris-pewaris para nabi-nabi. Jadi ada ulama mewarisi Nabi Zakaria, perangai Nabi Zakaria. Ada ulama mewarisi perangai Nabi Allah Ibrahim. Ada ulama mewarisi perangai Nabi Allah Isa. Maka yang menerima pusaka waris, dia panggil waris ini bukan terima ilmu saja. Dia panggil ada nur yang kita terima daripada seorang guru yang berlangsung daripada guru kita sampai ke hati kita. Hati guru kita siapa-siapa ini. Ilmu nur inilah yang tidak dapat dicuri oleh orang kafir, orang munafik, orientalis, orang mana-mana kumpulan tak boleh curi benda ini kecuali ahlu sunnah wal jamaah saja mewarisi benda ini. Kalau ilmu hadis, orientalis lebih hebat perbahasan hadis dia lebih daripada kita. Tafsir orientalis. Kalau mengaji dengan Yahudi, ada seorang kita pernah dengar, seorang profesor kecil dalam TV kita lah, TV kita lebih kurang 20 tahun lepas. Dia kata, saya ambil PhD, guru saya Yahudi. Tengok, dia kata, saya ambil PhD, guru saya Yahudi. Ambil ilmu boleh, tapi nur tu tak ada. Untuk dapat sekeping sijil boleh, tapi nur tu tidak ada. Kita nak royak, kata ilmu yang dikuasai oleh ulama, ilmu apa tu? Ilmu apa dia yang kita terima daripada ulama tu? Ada orang menerima waris ni, ada terima. Maka yang paling hebat adalah menerima pusaka Nabi Muhammad. Dipanggil waris Muhammadi, dipanggil warisul Muhammadi. Pada setiap zaman akan ada orang yang tajdid agama. Hak ni dipanggil kutub. Maka dialah penguasa pada zaman itu. Tu kecek bak kutub secara rekah. Maka antara seorangnya ni, kalau kita ngaji kitab dia,
Sekalipun kita tak sempat hidup sezamai dengan dia, tak pernah bertemu mata, tetapi apabila kita belajar kitab dia, katanya ulama, apabila disebut nama Nabi Muhammad, diberi salam kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan jawab salam tu dan hadir bersama kita. Dan ulama kata apabila kita sebut kisah mana-mana wali, dia akan hadir bersama kita. Inda zikri salihin tatanazzalur rahman. Ketika menyebut saja nama-nama orang soleh, rahmat Allah Ta'ala turun dah. Macam mana kalau kita belajar kitab dia? Tak sebut, belajar kitab dia. Hak berat lagi boleh mendamping dengan dia, boleh bergaul dengan dia, boleh berjumpa dengan dia. Tu lebih-lebih lagi lah. Tak ramai orang boleh belajar kitab ilmu hadad ni. Jadi bersyukurlah kita boleh belajar tu pilihan Allah. Ada orang kereta lebih besar daripada kita, tak boleh mari sini. Rumah dia lebih kaya daripada kita, duit dia lebih banyak daripada kita, tak boleh mari. Sehat dia rasa lebih sehat daripada kita, tak boleh mari. Maka benda ini pilihan daripada Allah. Tu ilmu hadad, dapat guru futuh dia, maka dia dah mentarbiah, jadilah pendakwah kepada Allah Ta'ala. Lah ni da'i ni ramai, pendakwah ni ramai. Ada orang ajak kepada diri pun ada, bukan dakwah ila Allah. Ni Al-Imamul Haddad ni panggil da'i ila Allah, ajak orang kepada Allah. Ada orang sekarang ajak kepada kumpulan dia, masalah. Ada orang ajak kepada fikrah dia, ada orang ajak kepada fahaman dia, ada orang ajak kepada ni, ada golongan ajak orang kepada Allah. Orang ni payah nak cari, sangat-sangat ganjil, sangat-sangat nadir. Lagu mana kalau kita tidak sempat dengan orang macam ni, katanya ulama. Banyak mana dah orang ni sudah meninggalkan kita. Maka katanya ulama jangan bimbang, baca, kaji kitab-kitab dia. Sekalipun kita tidak sempat dengan dia, tetapi kata-kata dia masih segar lagi dalam tulisan dia. Jadi kita nak belajar ni, kita nak ikutlah ilmu hadad ni. Tu pengenalan sedikit mengenai ilmu hadad ni. Sejarah-sejarah dia, cerita-cerita dia, banyaklah karamah-karamah dia. Ilmu hadad ni mata dia tak nampak. Satu kali ada orang mari ziarah dia. Apabila mari ziarah dia, terdetik di hati lelaki tu, kata macam mana ilmu hadad buta lagu ni. Nak mengarang lagu mana kita? Nak rojok macam mana? Kita sekarang kalau nak mengarang, rojok okey ni. Cari buku ni, research ni, bahas Google lah, begini lah. Ilmu hadad ni mata tak nampak, dia nak berjalan payah. Macam mana dia boleh mengarang siapa lagu ni? Berpuluh-puluh kitab. Macam mana? Nak rojok kitab lagu mana? Payah. Maka satu kali ada orang mari ziarah dia, tanya macam mana ilmu hadad ni. Tengok-tengok dia buat lagu tu, kelitah di hati dia, kata ilmu hadad macam mana buta, nak mengarang macam mana kata. Katanya ilmu hadad, lepas tu buat akhir kali. Katanya ilmu hadad jemput minum lah. Kau minum. Ketika dia nak minum, ada lalat masuk dalam minumnya dia. Ketika dia nak minum, maka ilmu hadad kata, jangan minum lagi, ada lalat masuk dalam minumnya awak. Ilmu hadad buta. Tiba-tiba apabila dia nak minum, ilmu hadad kata jangan minum lagi, ada lalat masuk dalam minumnya awak. Terkejut dia. Kerana kadang-kadang manusia memikir ini sahaja mata. Ini sahaja mata. Dia tak fikir ada mata kedua. Mata kedua ni yang menyebabkan orang dapat hidayah, orang apa, kerana mata kedua. Ada orang kafir lebih terang mata daripada kita, tapi tak ada mata kedua. Jadi mata ni kita nak latih. Lagu mana cara nak melatih? Baca buku-buku sufi. Baca buku lagu ni, barulah terbuka. Kadang-kadang mata tu ada, tapi kita pejam mata tu, tak cuba mata. Kadang-kadang kita buka jari-jari, tapi pening lah, jari-jari nampak cahaya, kita tutup semula. Jadi berlatih, buka sikit. Apabila terang, tak ada masalah. Mudah mari belajar, mudah nak buat taat, mudah nak semaya, mudah nak jadi baik, kerana ada mata kedua tu. Tu kitab nama Sabilul Iddikar wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Kita baca mukadimah sikit Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 8. Muka surat 8, kitab Sabil kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat lain wa huwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Katanya Nabi, setiap benda yang dipandai mulia oleh syarak, mengarang, belajar, pakai pakaian, makan, benda ini dipandai mulia oleh syarak. Maka kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka benda itu akan terpotong berkat dia. Yaqta' ni maknanya terpotong. Ada riwayat kata terputus ekor. Binatang yang putus ekor ni maknanya cacat, aib. Jadi perbuatan itu sekalipun zahir nampak sempurna, tetapi kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dikurang keberkatan. Apa dia pula berkat-berkat ni? Apa berkat-berkat ni? Berkat itu az-ziyadatu wan-numu wa ziyadatul khair. Berkat ini satu subur dan bertambah kebajikan. Duit ada gaji 300, tapi boleh letak dalam tabung masjid 10 riyal. Ada orang gaji 36,000, RM1 tak boleh masuk dalam tabung masjid. Jadi duit yang tidak berkat. Hidup anak ramai, tapi semua tak jadi apa. Ada orang anak seorang ya, tapi Masya Allah. Ada orang hidup susah, tetapi bahagia dia dengan kesusahan dia. Ada orang hidup mewah, tidur di atas lembek harga 8,000. Tak boleh tidur sampai pagi. Ada orang tidur atas semi ya, tidur selok tak bangun semai subuh. Terlalu asyik sangat. Masya Allah kata, berkatnya. Nak kata keberkatan ini yang kita cari. Bukan nilaian duit itu. Kadang-kadang duit yang sedikit cukup untuk kita satu keluarga. Kadang-kadang pitih yang banyak pun tak cukup. Ambil pitih orang dah pulak nak suruh cukup. Apabila lagu tu tak akan cukup sampai bila-bila. Tu berkat. Maka Imam Haddad mengarang memulakan kitab dia dengan bismillah untuk tujuan itu. Apa maksud bertambah kebajikan? Sekalipun kitab ini sebiji, tetapi dibaca oleh manusia beratus ribu orang baca. Tengok jadi hidayah. Ada kitab dikarang berjilid-jilid, tapi orang tak baca. Hanya jadi perhiasan di pustaka sahaja. Kitab ni kecil, dipelajari oleh banyak orang. Ni, majlis talaki. Apa dah? Program yang kita buat ni. Hasil berkat daripada Imamul Haddad. Start dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata siapa dia yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Ada riwayat kata 41 kali sebelum tidur. Dan hadiah ke bismillahirrahmanirrahim. Pahala saat ni. Bismillah ni pahala ni. Ada 4 pahala. Kerana bismillah ni satu ayat daripada ayat Quran surah An-Nahl. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Siapa dia baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ataupun 41 kali, hadiah kepada ahli naubah. Maknanya kita tidur niat ya Allah ya Tuhan aku, kalau ada pahala dalam bacaan bismillahirrahmanirrahim saat ni, saya hadiahkan kepada ahli naubah. Dan ganti ke, maknanya apabila kita hadiah lagu tu, ya Allah ya Tuhan aku, jadikanlah dia mereka semua itu menjaga diriku dan keluargaku daripada benda-benda yang apa dah, yang tidak diingini. Insya-Allah selamat. Hadiah kepada ahli naubah. Ahli naubah ni apa dia pula? Ahli naubah ni kita panggil adalah waliullah. Panggil waliullah dapat gelaran ahli naubah. Itu perbahasa ahli-ahli dia lah. Kita nak bahas pun tak apalah, tak usah bahas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua benda dimulai dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang tidak ada, maka kita tidak wujud. Kenapa kita wujud ni amal ni? Kerana hasil perkongsian kasih sayang seorang mak dengan ayah. Kalau beci, ada tak kita ni? Nampak? Daripada mula akad nikah, saya terima nikah, balah pacarah. Nampak? Mai kong tu. Lahir ke tak kita ni? Maka lahir kita dengan bismillah dah. Saya Allah. Maka saya inilah menyebabkan muncul manusia. Ada satu hadis katanya Nabi, kuntu kanzam makhfiyah fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtu khalqah. Hadis kursi katanya Nabi, katanya Allah Taala kata kuntu kanzam makhfiyah. Aku dulu satu khazanah yang tersembunyi. Katanya Allah, aku dulu satu khazanah yang hebat yang tak ada orang tahu. Di zaman tidak ada makhluk ini, Tuhan dengan kehebatan dia tak ada orang kenal. Tak ada orang kenal. Maka Rasul Allah Taala duduk sorang dia, tak ada orang kenal kehebatan dia. Fa ahbabtu an a'raf. Maka mari kata hub sini. Maka timbullah kata aku pun suka supaya aku dikenal.
Kalau aku hebat seorang tak ada orang kenal, tak rasa hebat, maka aku rasa syukur kalau orang kenal aku. Fa khalaqtu khalqa. Maka muncullah kita ni. Maka Tuhan cipta kita tujuan untuk kenal diri dia. Maka hak tu tujuan kita. Hidup atas muka bumi Allah Ta'ala supaya kenal pencipta kita. Kerana Tuhan duduk sorang dulu, masa zaman tidak ada orang kenal mengenal itu, dia duduk sorang kehebatan dia tidak hebat. Maka Tuhan cipta, maka timbul istilah kenal, mengenal pada masa itu. Maka ayat Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin ataupun manusia kecuali nak buat ibadat kepada aku. Maksud nak buat ibadat sini, katanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas kata maksud liya'budun ay liya'rifun. Ayat Quran kata tidak aku ciptakan jin manusia kecuali nak buat ibadat. Maka Abdullah Ibnu Abbas kata maksud ibadat sini ay liya'rifun, supaya kenal aku. Namun itu ma'rifatullah ni, mengenal Allah. Seorang yang tidak kenal kepada Allah, maka dia main-main dengan Allah. Dia bergurau dengan Allah. Allah Ta'ala marah pun dia main lagi. Dia gurau tak kenal. Allah Ta'ala kata marilah belajar, tak mari. Seolah-olah rayuan pula Allah Ta'ala. 5 kali mari masjid, Allah Akbar, Allahu Akbar, tak mari. Seolah-olah Tuhan kata marilah semaya, tak mari, tak kenal orang ni. Allah Ta'ala suruh belajar fardu ain, tak kenal, tak semari. Tetapi kalau kenal, tak perlu panggil. Masjid tak perlu panggil, saya nak mari sendiri. Tak perlu panggil, tak payah eleh, tak payah apa, belajar, saya nak pergi sendiri. Kerana kenal. Tu panggil makrifah. Maka nak dapat makrifah, kenalah belajar buku-buku ilmu-ilmu makrifah. Dia kata tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Maha tinggi, maha agung, maha suci engkau, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang engkau ajariku. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Perkataan tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, ini ulama sufi mentarikkan dipanggil kalimah makrifah nafsiyah. Dipanggil makrifah nafsiyah. Kalimah tidak ada daya dan kekuatan hanya Allah ini kalimah mengenal diri. Seorang itu apabila mengenal diri, dia akan rasa putus asa daripada selain Allah. Bukan kata dia kenal diri dia, makhluk lain pun sama dengan saya juga. Dia boleh membahagiakan saya, tak boleh juga. Dia boleh menghidupkan saya, tak boleh juga. Apabila dia kenal diri, maka dia akan bergantung dengan Allah sebetul-betulnya. Sehingga ke ibadat dia pun dia tidak berpegang dengan ibadat dia. Ada orang di dalam ibadat juga masih berlaku kesilapan. Bergantung dengan amalan. Menganggap amalan lah boleh menyelamatkan kita. Menganggap sembahyang kita lah boleh menyelamatkan kita. Lupa kepada Allah. Yang sebenarnya yang menyelamatkan kita, tak masukkan kita dalam neraka, masukkan kita dalam syurga, itu adalah Allah. Jadi sebab itulah dalam mana-mana keadaan kita, maksiat ataupun taat, pegang Allah. Jangan pegang amalan. Kalau orang pegang kepada amalan, bergantung kepada amalan, dia akan naik turun dengan Allah. Time banyak amalan rasa dekat dengan Allah. Time kurang amalan rasa jauh. Betul ke? Kita jauh dekat dengan Allah ke tu? Allah Ta'ala kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Minkum min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher kamu. Urat tengah kita ni, hablul warid ni urat tengah kita. Tengah ni Tuhan lebih dekat daripada tengah ni. Lagu mana dekat? Tak boleh nak gambar kedekatan Allah Ta'ala. Bukan kata Tuhan duduk dalam tubuh kita, hak tu bukan tu faham yang sesat. Kata Tuhan menjelma dalam kita, dak. Tuhan bukan duduk luar, bukan duduk dalam, tidak bertempat, tidak bermasa. Kerana bermasa itu menunjukkan permulaan. Makhluk, kita boleh tanya, bila makhluk? Kerana dia ada masa, bila bermula, bila berakhir. Kita duduk, boleh kita tanya, bila awak duduk? Sebab ada mula, ada akhir. Tuhan ada mula, ada akhir. Maka tidak orang tanya masa. Bila Tuhan duduk? Tak ada istilah macam itu. Hak tu panggil kalimah makrifah nafsiyah. Katanya Nabi, siapa dia yang banyak ke kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, banyak ke kalimah ni, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada 99 penyakit. Paling ringan penyakit 99 itu adalah penyakit duka cita, keluh kesah.
Kita ke serabut. Hidup atas muka dunia selagi mana tak masuk dalam syurga, kita akan rasa. Duduk dalam nikmat. Duduklah duit banyak mana, duduk dalam harta pun, kita akan rasa jadi serabut, puas, letih, penat. Tu biasa ya. Bila orang sedap? Apabila dalam syurga. La yabghuna anha hiwala. Dalam Quran kata, dalam syurga kita tak boleh pindah pun. Kalau kita duduklah dalam istana rasa nak pindah, nak pergi dekat sini pula, nak pergi berjalan sini pula, nak pergi berjalan. Tapi dalam syurga tak rasa puas. Tu, baca amal ke banyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuhan yang berkuasa, mulia, pengampun dosa. Maka ini hadap mari sifat-sifat Allah Ta'ala supaya kita makhluk ini dapat ingat Tuhan kita. Apabila sebut Tuhan pengampun, teringat dosa kita. Apabila Tuhan berkuasa, ingat lemah kita. Apabila Tuhan Maha Esa, ingat kata kita ni berhajat kepada Dia semuanya. Semua makhluk, arah, makhluk, jin apa semua berhajat kepada Allah. Kerana Dia kulla yaumin huwa fi sya'n. Tuhan setiap hari dalam urusan Dia. Sibuk dengan urusan. Bukan duk saja Allah Ta'ala ni. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Mulia, Maha Pengampun dosa. Dialah pentadbir segala perkara dan penentu segala kejadian. Penukar malam kepada siang dan penukar siang kepada malam, untuk menjadi bukti dan peringatan kepada orang-orang yang dapat melihat dengan mata atau memandai dengan mata hati. Maka pengarah wak mari sifat-sifat Tuhan untuk mengingatkan, untuk membangkitkan, untuk menyebabkan mata hati kita terbuka sikit. Sedar kita ni siapa dia, terbuka. Oh, saya. Oh, Tuhan, Masya Allah. Maka pengarah wak mari sifat-sifat kehebatan Tuhan. Hebat Tuhan ni Tuhan boleh buat malam dan siang. Marilah kerajaan mana, besar teknologi mana, ia tak boleh buat malam dan siang. Matahari, ekosistem ni, jalan ni semua ni Allah Ta'ala buat. Maka sebut kehebatan Tuhan melahirkan makrifat dan kehebatan Tuhan dalam hati kita. Kita sebut Subhanallah, 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 Subhanallah. Tu ada detik, ada masa. Time kita tidur tak bunyi dah. Ada zikir ni tidak akan putus selama-lamanya. Ni zikir paling sebenar. Itu fikir dan ingat. Tu zikir paling tinggi sekali. Tak perlu sebut dah. Tak perlu lafaz. Sebab tu kata zikir paling tinggi senyap. Tak perlu apa-apa. Betul. Kerana kita fikir. Apabila fikir, hadir di dalam hati kita kebesaran Allah. Tak perlu sebut dah Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah ke apa dia. Tak perlu dah. Dah, tak. Maka nafas kita adalah zikir. Tak. Tapi kalau kita sebut subhanallah, subhanallah tu ada masa, ada berhenti, ada apa. Maha suci engkau. Apa Tuhan baru mandi ke mana? Maha suci ni. Maksud suci sini suci daripada benda-benda yang tidak layak dengan Allah. Kelemahan kau apa dia tu. Segala raja, sebagai raja yang teramat agung dan berkuasa, lama dan azali, kekal dan abadi, hidup dan berdiri dengan sendiri. Ialah yang memutus dan menetapkan bahawa semua makhluk akan binasa. Ni kita kena terima ni. Kena terima hakikat kata. Sebab apa? Kita perlu binasa. Kerana kita ni asal benda tiada. Kita menumpai kasih daripada Allah, menyebabkan kita ada. Maka bila-bila masa kita akan kembali kepada sifat asal kita tak ada. Tetapi Tuhan ni benda ada. Hak tu dia tak boleh ditiadakan pada mana-mana keadaan pun. Asal dia ada. Memang jenis dia, spesies dia jenis ada. Kita ni bukan spesies ada sebenarnya. Jangan khoya. Jangan menganggap kita ni ada betul. Kita dia ada. Beza ada dengan diadakan. Ada dia ni spesies dia, memang jenis dia. Tak ada orang tanya bila Tuhan diadakan. Kita ini ada, kita diadakan. Sebab tu apabila kita ada, kita tak boleh mendakwa jadi Tuhan. Kalau kita kata Tuhan ada, saya ada. Oh, saya nak jadi Tuhan. Tuhan ada, saya nak jadi Tuhan juga. Saya ada juga. Dah beza. Tuhan tu ada, kita diadakan. Maka benda yang tiada asalnya boleh kembali bila-bila masuk kepada keadaan asal dia. Bahasa berakhir dengan mati dan hancur luluh. Kemudian mereka akan berpindah dari keadaan kepada keadaan lain dan suatu tempat tinggal kepada tempat tinggal lain. Manakala zatnya Allah yang Maha Agung tetap ada dan terus kekal dan setiap zaman dan masa. Kendati pun maknanya keadaan mana pun hal dan keadaan di sekeliling terus berubah dan zaman terus bertukar. Tuhan tidak bertukar, Tuhan tidak gapo dia, tetap kekal. Yang berubah, yang berjalan masa, yang berubah jadi tua, jadi letih, jadi lemah itu adalah diri kita. Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak bangun, tidak bergerak, tidak gapo. Kekal, abadi, sarmadi selama-lamanya. Benda itulah yang kita sembah sekarang. Tadi kita letak dahi kepada benda tu. Puas hati kita buat Allah Ta'ala sebagai Tuhan dengan kehebatan dia.
Habis mukadimah. Masuk kitab yang kedua pula. Kitab kedua nama Safinatun Najah. Saat ni kita kecek mengenai kehidupan kita. Hak ni kehidupan kita juga. Cara mana kita nak buat ibadat kepada Allah. Apabila kita rasa kita berharap kepada Allah, saya perlu kepada Allah. Kerana saya tidak ada apa-apa, saya perlu kepada Allah. Apabila perlu kepada Allah, maka Nabi Allah Ta'ala hantar seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad, untuk mengajar kita macam mana cara kita nak berterima kasih kepada Allah. Kita nak buat ibadat kepada Allah, cara semaya, cara puasa. Nah ni kitab ni kecek berbicara mengenai ibadat kita. Nama kitab Safinatun Najah, perahu ataupun kapal kejayaan. Kapal kejayaan, Safinatun Najah. Ada satu hadis katanya Nabi, masalu ahlul baiti fikum kama masali safinati Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharaq. Nabi kata perumpamaan ahlul bait, yakni keluargaku kepada kamu seperti kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siapa dia yang naik dalam kapal Nabi Allah Nuh pada peristiwa banjir besar Nabi Allah Nuh, dia akan berjaya. Dan sesiapa yang terlewat, tak naik dalam atas kapal tu, dia akan tenggelam. Maka Nabi gambar kedudukan ahlul bait, keluarga Nabi pada akhir zaman seperti kapal Nabi Allah Nuh. Siapa dia yang masuk join, ikut pokok dia, ini nescaya selamat. Ni Nabi jamin Dan siapa dia yang tidak ikut, nescaya dia akan binasa. Alhamdulillah, ambo mengaji kau kitab ni gapo semua daripada sana orang keturunan ahlul bait, keturunan cucu cicit pengasas kepada agama Islam sendiri. Maka tak ada orang lah yang mengenal Nabi kecuali orang Arab. Sebab Nabi orang Arab. Selera Rasulullah, pakaian Rasulullah. Kita orang Melayu lain selera dengan Rasulullah. Kita makan muka lain. Kalau Kelantan bodoh gak tak ada jumpa lah dalam kitab. Jadi nak cari lagu mana? Maka yang lebih faham Nabi kita orang Arab. Dalam orang Arab ramai-ramai yang faham Nabi ahli keluarga dia. Saya paling kenal ayah saya berbanding dengan pocik-mocik depan. Saya rapat dengan masa dia muda dulu sah. Tak, siapa dia lebih kenal dia? Keluarga dia. Dalam rumah dia macam mana? Maka orang yang paling mengenal Nabi ada ahli keluarga Nabi, ahlul bait. Dan Nabi pun sebut kata ahlul bait ni ada sampai pada akhir zaman. Kita duk selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kita dak belajar ilmu kita ni semua macam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ni keturunan daripada anak cucu cicit Nabi juga. Yang masih kuat berpegang dengan cara fahamnya keturunan, cara bawa ke orang tua dia dulu. Cara pakaian, cara makan, cara gini. Nak tengok lagu mana Shibih lah kata dekat-dekat Rasulullah cara makan tiru pak dia. Selera, garam, gula boleh berlaku. Sana kalau musim Maulid dia buat satu ma'rak dia panggil. Ma'rak ni panggil expo lah, expo ataupun nama pameran pameran Rasulullah. Antara yang dipamer adalah masak ke Rasulullah. Rasulullah makan lagu mana? Sup Rasulullah makan tu kita kecak lagu ni tawa masing lagu ni selera dia. Tu Safinatun Najah, kapal kelepasan. Apa maksud kapal kelepasan? Orang mengaji kitab ni insya-Allah seolah-olah naik dalam kapal tu. Dia akan selamat Najah, dia akan selamat. Pengarah dia nama Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Dia asal orang Yaman, meninggal di Indonesia, Betawi. Dia meninggal di Betawi. Saya ingat nak tengok manakib dia. Tak jumpa cari Tarikh
Dia ada sebut dak tarikh pengarang ni lahir bila. Tak ada sebut dia. Kau ada sebut? Ni ada sebut. Kau surat berapa tak tahu ni. Tengok, Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Kita antara adab tradisi kita lah. Dan memang lagu ni tradisi orang ni. Apabila nak dapat satu ilmu, kita kena kenal tu dia. Ni ambil ilmu pakai lari gitu. Tu dia tak terima kasih apa semua. Jangan jadi macam tu. Ada orang dapat Islam, boleh agama, boleh semaya, tinggal Nabi Muhammad. Maulid-maulid tak sambut. Saya ada Islam dah. Saya boleh mengajar tafsir, saya boleh mengajar hadis. Nabi Muhammad mati dah. Bo cerita dia. Berhenti. Sekarang cerita saya. Saya ada jasa banyak kepada agama. Lupa Nabi Muhammad. Jangan macam tu. Begitu juga tradisi kita tu. Belajar kena kenal pengarang ni. Namun ke boleh ilmu alim, Masya Allah semua. Pengarang kita, tak tahu. La ilaha illallah Muhammad. Aib, memalukan kita belajar agama. Tak kenal pengarang. Sekurangnya kita teringat dia sedekah Fatihah. Tengok. Salim bin Sumail Al-Hadrami. Dia kata tarikh meninggal dia lah. Tarikh meninggal dia. Lahir tak ada sini. Dia kata ia meninggal di Betawi, Indonesia pada tahun 1271. Jadi hampir 200 tahun dah kitab ni. Tu kitab Safinatun Najah. Masuk kepada mukadimah, tanda kata jadi dah baca ni. Mungkin kata baca tajuk saja. Baca Arab kau nak baca hak terjemuh ni? Dua-dua kau kan? Baca hak Arab ni ambil berkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi hamba saya terjemuh tak ikut ni lah, tak baca penuh lah hok Jawi je, kita baca terjemuh direct ni. Lepas tu tengok-tengoklah dia ada terjemuh dah sebelah kiri je. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mentadbir segala jenis alam. Alam dunia, alam akhirat, alam jin, alam haiwan. Banyak alam. Sehingga ke Ibnu Arabi berkata, kalau kita naik, kita ketemu dengan makhluk Allah. Naiklah sampai mana-mana. Mala nihayatu abadan, semua naik, ketemu makhluk. Kita turun selama mana pun kita ketemu dengan makhluk Allah. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Luah ilmu Allah. Ada dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim kehebatan Allah Ta'ala ni alam dia pun kita tak faham. Ada riwayat menyatakan di Arash ni, Arash ada 70,000 pelita tergantung di Arash. Ni Arash ni, contohnya Arash ni. Tergantung di Arash ada 70,000 pelita tergantung. Maka dunia ni 7 petala langit, 7 petala bumi ni salah satu daripada satu pelita tu sahaja. Kalau kita duk bahas ni, hanya satu pelita daripada satu pelita yang tergantung di Arash. 70,000. Nak kata kehebatan ilmu Allah Ta'ala. Allah yang kita tidak kuasai. Kita pun tidak tahu ni kita ni. Mungkin satu debu daripada Allah ni. Boleh memang lagu tu satu debu. Kajian sains pun menyatakan lagu tu. Kita ni hanya debu. Tetapi debu ni tak dengar kata. Debu ni tak dengar kata. Debu ni lawan Allah. Debu ni tak kenal Allah. Debu ni, tetapi manusia merasa besar diri dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang mentadbir semua jenis alam. Wa bihi nasta'in, dengan Allah kami minta tolong, katanya pengarang. Dengan Allah, tidak dengan lain. Dengan Allah lah kami minta tolong ala umurid dunia waddin, atas urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Kita nak dunia, kita nak bahagia, anak-anak jadi baik-baik, apa semua, kehidupan kita, rezeki luas, rezeki berkat, hidup sehat, tidak ada penyakit, minta dengan Allah. Semua gerak-geri kita lancar, kita hidup bahagia, tak pening kepala, tak ada masalah ke apa ni. Benda-benda akhirat juga minta tolong dengan Allah. Syurga, dapat gini, dapat gapo lepas daripada azab pun minta. Jadi dunia akhirat dengan Allah Ta'ala. Bihi nasta'in, dengan Allah. Tidak dengan lain, aku minta tolong atas perkara dunia dan agama. Wa sallallahu wa sallama, kasih saya Allah dan salam sejahtera ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi.
Siapa dia mendakwa kenabian selepas pada Nabi, murtad, sepakat, tidak ada khilaf ulama. Dalam Al-Quran kata, nama wa khatamun nabiyyin, wa Muhammadun illa rasul. Maka nama Muhammadun aba ahadum min rijalik. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapa kepada salah seorang dari lelaki kamu. Tetapi dia tu khatamun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. Siapa dia mendakwa nabi selepas Nabi Muhammad, murtad, sepakat, tak ada khilaf ulama. Bukan kata mengaku jadi nabi saja murtad. Siapa dia mendakwa gigi saya lebih comel, lebih putih daripada gigi nabi, kufur dengan sepakat. Siapa dia mendakwa saya lebih semak daripada nabi, kufur, sepakat. Saya lebih bijak saja daripada Nabi, sepakat. Bukan kata setakat itu saja. Benda-benda milik Nabi, kita kiyah dengan benda-benda milik kita pun boleh jadi kufur. Hatta ulama memberi contoh, kalau kita kata kambing yang saya pera lebih comel daripada kambing yang Rasulullah pera, boleh rosak akidah kita. Kerana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kata wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil an istiqaqi. So afdal makhluk secara itlaq, mana-mana sudut mana-mana sudut nabi kita, famil afdal khalqi alal itlaq, menurut itlaq mana-mana sudut nabiyuna, nabi kita, famil an istiqaqi. Jangan dengar orang kata benda ni ada khilaf. Orang lain ni kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Astagfirullah. Cari dalam hadis Bukhari, cari dalam Muslim, cari hadis nak kata Nabi tak ada kelebihan. Kita cari hadis nak kata Nabi ada kelebihan. Dia cari nak kata Nabi tak ada kelebihan supaya mudah, tak payah sambut maulid, tak payah sambut maulud. Kalau ada kelebihan, rasa nak sambut juga. Tapi kalau tak ada maulid, tak ada kelebihan apa? Macam-macam orang Khatamun Nabi wa alihi, ahli keluarga, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat ajma'in. Kita ini menunjukkan pengarah ini ahlu sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana diselawat kepada Nabi, ahli keluarga dan sahabat. Kalau kita ni kita nak bicara, dia selawat kepada ahli saja. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, sahbihi tak sebut. Berarti pengarah itu ada unsur-unsur Syiah. Kerana lebih ahli keluarga tinggal sahabat. Ni kita ni ahli wa sahbihi dan sahabat-sahabat. Berarti sahabat. Ada orang sahabat saja ahli keluarga tak sebut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali senyap. Ada juga. Sayyidina Hasan tak sebut, Sayyidina Husain tak sebut. Masalah juga. Marah kepada ahli keluarga Nabi. Hak tu jadi Al-Wahabi pula. Nama. Jadi pengarang nak kata dia ni ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah, bukan Wahabi. Okey, dia sebut wasahbihi wa alihi wasahbihi. Ahli keluarga dan sahabat-sahabat. Nabi kata ahli keluarga aku ini seperti kapal Safinatun Nuh. Seperti kapal Nabi Allah Nuh. Naik kita akan selamat. Alhamdulillah kita, alhamdulillah dengan ahli keluarga Nabi pun kita mulia ke. Sahabat-sahabat pula Nabi kata ashabin kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Mana-mana saja bintang yang kamu pilih untuk buat pedoman, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Kerana orang Arab nak jalan mana-mana dia akan tengok bintang. Tak ada ni signboard ni. Bintang Mekah. Okey, tunjuk bintang ni akan sapa ke Mekah. Duk di Mekah tengok pula bintang Madinah. Tu tengok bintang ni dia akan sapa ke Madinah. Dulu tak ada signboard. Kalau ada signboard pada pasir ni kan 2 saat ya. Tengok ilah ada signboard masuk dalam pada pasir. Debu pada pasir. Jadi Nabi gambar ke sahabat dia seperti bintang di langit. Mana-mana kita buat pedoman maka dia akan jadi petunjuk. Alhamdulillah kita juga muliakan sahabat. Maka itulah akidah yang sebenar ahlu sunnah wal jamaah. Faslul awal arkanul islami khamsatun wallahu a'lam. Nak ada buka soalan ke? Oh, masalah Sayyidina di dalam semaya. Ulama khilaf dari sudut Sayyidina. Jadi ada ulama menyatakan sunat baca Sayyidina. Ada riwayat ulama kata sunat baca Sayyidina. Kerana Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ada riwayat hadis Nabi sebut seorang sahabat tiba-tiba Rasulullah keluar daripada rumah dengan seorang sahabat berbual. Dia kata Ibrahim dapat Khalilullah, kekasih Allah pangkat. Hak ni dapat Kalimullah. Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah Taala direct, tak melalui Jibril tak apa.
Maka belum sebut kelebihan Nabi-Nabi lain, maka Nabi Muhammad keluar, Nabi kata, aku dengar apa yang kamu bincangkan. Kamu menyebut kelebihan Nabi lain, tapi aku Habibullah, kekasih Allah. Kalau dia temai Allah, aku kekasih Allah. Kalau dia kalimullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku penghulu, sayyid. Penghulu segala anak ada. Wa liwaul hamdi biyadihi wa Adam dunahu tahta liwa'i. Aku akan memegang liwaul hamdi pada hari kiamat. Semua nabi-nabi akan berada di bawah bendera aku. Nabi sebut beberapa kelebihan dia. Maka ulama kata sunat sebut Sayyidina. Sekalipun hadis meriwayatkan tahiyat itu tidak menyebut lafaz Sayyidina. Kerana Nabi tabiat dia tidak suka menaikkan nama dia. Kita, contohnya kita sebut, ustaz perkenal diri, ustaz dia. Jangan kita sebut, saya yang alim, yang alamah, wali kutub yang terakhir. Ada sebut lagu tu. Tidak kan malu, tidak kecek lagu tu. Orang kata Allah kaya lah awak. Jadi kata tu. Maka Nabi akan sebut nama dia saja. Allahumma salli ala Muhammad. Maka riwayat mengenai tahiyat Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad. Maka ulama kata sunat kau tak sebut Sayyidina. Ada ulama kata sunat sebut Sayyidina kerana Nabi pernah berlafaz dengan Sayyidina sekalipun tidak menyebut ketika berselawat dalam nas. Nas ketika sebut tahiyat tak ada Sayyidina. Sekalipun lagu tu kerana beradab dengan Nabi sebut Sayyidina. Kita sebut ayah kita panggil nama tak? Contohnya ayah kita nama Karing. Karing panggil tu. Kita panggil ayah kita deh. Tua sikit pun kita panggil. Maka beradab dia panggil. Ada kata tak sebab nas datang tidak sebut Sayyidina, jangan sebut Sayyidina. Maka dalam semaya jangan sebut Sayyidina. Luar semaya sepakat kata boleh sebut Sayyidina. Hanya ketika sebut tahiyat saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tak sebut Sayyidina. Manakala di luar semaya sunat sebut Sayyidina. Dia kata ada hadis la tusayyiduni fi salah. Ada hadis Nabi kata jangan bersaid-said, jangan sebut Sayyidina aku dalam sembahyang. Hadis itu hadis maudhu'. Nama Hasyiah Jama' dalam mata Fatuh Wahhab kata hadis ini maudhu'. Nama la tusayyiduni fi salah tu hadis maudhu'. Kerana orang Arab tak kecek lagu tu. Orang Arab yang kata kecek la tusawwiduni fi salah. Berarti kalau orang ni tidak fasih, Nabi kecek tak fasih. Munasabah. Mana antara kita kesal hadis ini maudhu' direkod oleh orang disebut kata la tusayyiduni fi salah. Jadi kita nak baca Sayyidina boleh, tak si baca Sayyidina pun boleh. Hak masalah orang marah baca Sayyidina dalam sembahyang. Tu masalah. Orang tak boleh nak terima pendapat orang. Kalau nak baca Sayyidina terpulih. Tak si baca Sayyidina pun ada hujah juga lah lagi. Yang masalah marah orang tak baca Sayyidina. Orang baca Sayyidina, jangan baca Sayyidina. Mana ada Nabi sebut Sayyidina? Jangan lagu tu lah. Orang pun ada hujah. Maksudnya yang afdal baca ke tak baca? Okey, sama-sama kuat hujah. Sama-sama kuat hujah. Ada orang pergi zahir hadis, okey, saya tak siap baca ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kebesaran Nabi Muhammad tetap hebat di hati dia ni. Cuma dia sebut Sayyid Muhammad. Tak apa. Kalau orang mari hebat sangat sebut Sayyidina, pun tak apa, tak ada masalah apa. Semaya sah, tak ada masalah ke apa, tambah Sayyidina. Tak ada masalah. Sah, tak ada masalah ke apa ni. Ada soalan ke? Saya tanya lagi. Tak apa. Ada masalah zaman dulu lah tentang orang tentang sahabat Nabi kan, Sahabi tadi kan sahabat. Jadi kalau kata sahabat ni tak maksum macam Nabi. Jadi ada dalam sejarah sahabat ni ada kelemahan macam ada kelemahan tu kan. Adakah boleh dikata kita kira sahabat? Okey. Soalan masalah sahabat tak maksum seperti Nabi. Betul. Yang maksum hanya Nabi kerana dia pemegang syariat. Tak mungkin dia melakukan kesilapan kerana semua gerak-geri dia adalah syariat, panduan kepada kita. Kalau dia buat silap, celoklah kita. Maka selain daripada dia, yakni sahabat tidak tak maksum. Betul. Maka ada orang kata selepas pada Nabi meninggal, wafat, maka sahabat buat perangai lah, kata tahu, buat masalah. Okey, cerita itu hanya andaya sahaja. Cerita itu hanya andaya saja. Dalam Al-Quran kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha kepada sahabat, sahabat redha kepada Allah. Innas ayat Quran ini tidak boleh ihtimal berlaku sebagai kesilapan. Berarti Allah Taala redha kepada sahabat, sahabat redha kepada Allah Taala. Allah Taala tahu benda yang akan berlaku, yang sedang berlaku, yang telah berlaku. Maka Allah Taala pengiktirafan kepada sahabat.
Dalam cerita-cerita kita baca dalam sirah, dalam gapo berlaku ihtimal. Kadang-kadang riwayat ini tidak sahih. Maka kita pegang nas Al-Quran lagi, kita tinggal hak yang disyaki. Sebab itulah semua sahabat udul. Kita ngaji dalam hadis, semua sahabat adil. Tak mungkin kita ihtimal hak ni salah. Semua cerita-cerita yang berlaku sahabat gini, hak tu andai sahaja. Nama lagu tu. Jadi pegang hak Allah Taala lagi kata, semua sahabat tu radhiyallahu anhum. Nama lagu tu. Pegang hak nas kata ini lagi daripada nas zanni. Kita nak boleh terperincikan apa maksud redha. Redha ke mana? Pada sahabat redha pada maksud diperinci. Maksud kata Allah Taala redha dengan sahabat redha ini, maknanya Nabi Allah Taala tu sahabat itu redha kepada Allah, Allah Taala redha kepada sahabat. Maknanya sahabat-sahabat tu redha Allah Taala jadi Tuhan. Dan semua pengorbanan, sahabat rela berkorban, rela buya apa saja kerana redha Allah Taala sebagai Tuhan dia. Dan dia suka. Kita kadang-kadang kita redha. Semua ni ketentuan Allah, takdir Allah Taala. Tapi Tuhan belum tentu lagi redha kita. Tetapi ada satu golongan manusia ni nas dalam Al-Quran sebut Tuhan redha dia. Satu golongan saja. Orang yang hampir dengan Nabi Muhammad pada zaman itu dipanggil sahabat. Nas Allah redha ke dia. Hak ni hak payah. Kita redha ke Tuhan ramai. Oh saya masya-Allah. Takdir Tuhan saya redha. Redha mungkin. Mardiyah hak tu payah. Radiyah tu mudah sikit. Mudah sikit tu payah dah. Nama kita kata sikit pun muncung dah mulut. Jadi mardiyah itu hebat atau hebat golongan sahabat sehingga dalam nas Al-Quran kata Tuhan redha ke dia. Tuhan suka kepada dia. Tak ada. Sehingga ke ashabul uhud, orang pergi Badar, katanya Nabi, wahai ashabul Badar, buatlah apa saja Tuhan sudah redha kepada kamu. Ada hadis kata lagu tu. Nak kata kehebatan, kedudukan pangkat sahabat sampai peringkat lagu tu, nas Al-Quran menyatakan Tuhan redha ke dia. Maka sebagai cerita ataupun baca dalam kitab-kitab gapo dia kata sahabat lagu ni, hak tu ihtimal sahaja. Kerana banyak riwayat riwayat. Maka kita pergi hak nah qat'i daripada nah zanni. Tu gitu. Ahli sunnah pergi lagu tu. Pas kita tak ada zaman dia. Apa yang berlaku kita pun tak faham. Kadang-kadang cerita ni sekerat awak sebut cerita ni. Bukan kata cerita zaman sahabat. Kemarin pun banyak dah cerita ni. Hak ni cerita lagu ni. Aksiden mati 10 orang dia kata dak. Tak mati, seorang yang mati pula. Lepas tu hak mati tu, orang lain hak ujo tengok tu mati kutu berlaku. 10 orang jadi pening hak manusia jadi pening. Tu cerita baru kemarin ni cerita sahabat lagi-lagi lah ihtimal banyak. Jadi pergi hak qat'i tinggal hak zanni. Satu Ustaz, saya dengar berita ni ada radhiyallahu anhu, radhiyallahu Umar, radhiyallahu boleh. Radhiyallahu anhu ni istilah ni. Radhiyallahu anhu ni bagi sahabat. Kalau dia sahabat, ayah dia juga sahabat. Macam Sayyidina Umar orang sebut radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Umar masuk Islam. Ayah dia tak Islam. Maka kita sebut radhiyallahu anhu. Redha Tuhan kepada Sayyidina Umar seorang. Radhiyallahu anhuma kalau ayah dia sahabat. Contohnya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Kita sebut Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tuhan redha kepada Abdullah dengan Umar, pok dia. Kalau sebut sahabat ramai-ramai radhiyallahu anhu. Tu istilah dia panggil istilah. Jamak musanna mufrad tu sahaja kan. Ya. Ada soalan ke? Sebagai mukaddimah ini. Boleh? Boleh jelaskan sikit tentang ayat tadi kita Sulaiman Allah Ta'ala Oh, kalau hurah agak panjang nama. Cuma kita sebut secara ringkaslah ni. Kelebihan bismillah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala. Biasa orang-orang tua kita buat amalan untuk penunduk kepada orang Allah Ta'ala alayya, tulis ke ataupun baca amalan supaya orang tunduk kepada kita. Maknanya innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini daripada Nabi Allah Sulaiman kepada Ratu Balqis. Cerita Ratu Balqis ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, tulis bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala alayya, jangan kamu rasa tinggi daripada saya. Waktu ni muslimin, mari serah diri kepada saya. Maka ada orang buat ayat penunduk. Memang ayat dia semua. Maka Ratu Balqis mari tunduk temu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tu cerita secara ringkaslah. Cara cerita panjanglah. Allah Ta'ala alayya waktu ni muslimin tu kan. Berkait dengan sirah. Boleh. Tak ada masalah.
Jadi ke amalan tak ada masalah apa. Namun ayat Al-Quran kita baca tu sendiri boleh pahala. Satu huruf dapat 10 pahala kebajikan. Di samping khosiat dapat khosiat lagi, dapat pahala lagi. Pada kita nak baca marang kerapu, kepundeng, marang skaper. Jadi ayat tu tak dapat pahala. Memang khosiat tu mungkin boleh, tak tahulah nama. Jadi kita baca ayat Quran pahala boleh, khosiat pun boleh. Sebut nama Allah boleh pahala lagi, khosiat pun boleh. Ayat Quran ni kalam mukjiz. Jadi satu ni, masalah tadi Ustaz cakap tentang dosa besar boleh terhapus dengan amalan-amalan itu. Tapi ada mengatakan kalau kita berdosa sesama manusia, tak boleh lepas lagi kita tak maaf lah. Dosa utama kecuali kalau dosa dengan Allah Ta'ala sebesar mana pun Masalah kita sebut dah saat ni ada amalan mengkifarat ke dosa kecil, ada perkara dosa semua jenis dosa. Hatta dosa sesama manusia. Tapi kalau dia tak bayar hutang, kira buat semaya duha, semaya tasbih tak payah bayar hutang. Dak bayar tapi kesilapan dia tu Allah Taala maaf. Ada orang tu, tak bayar hutang, tipu dah pula, berdosa dengan Allah Taala pula. Maksiat dosa dengan manusia berarti maksiat dengan Allah. Kita curi duit dia. Pertama, kita ada masalah dengan dia sebab curi duit dia. Kedua, kita tak dengar kata Tuhan kerana curi. Dua dosa kita. Berarti kalau kita buat semaya tasbih ke apa, pertama dosa, Tuhan maaf. Kedua, dosa kita, masalah kita dengan makhluk ni, buat kena makhluk ni, Tuhan maaf juga. Cuma bayar tetap kena bayar. Jadi istisna daripada yang panggil istisna ni, pengecualian daripada kaedah dosa sesama makhluk mesti kena minta maaf makhluk, kecuali ada beberapa kes dimaafkan, dikecualikan. Seperti yang Abu sebut seperti semaya tasbih, Arafah kau gapo dia, hak tu diapakan dosa kecil. Ni nas Al-Quran, nas hadis kata lagu tu. Nas hadis kata dosa besar diampunkan. Dosa sesama manusia diampunkan. Tu nas. Kita nak kata ke mana? Tu kaedah kata kena kalau sama dosa sama manusia kena minta maaf, kecuali tapi kalau kita kena minta maaf jugalah, minta maaf sama manusia. Tetapi kalau tak sempat kita sebut macam Pak Haji ke apa semua, Allah Taala maaf ke juga. Tu kelebihan semaya sunat tasbih. Amin. Jadi boleh. Jadi sebelum kita tutup majlis ni, ana nak bagi pengenalan sikitlah. Maklumat kepada orang Kota Tinggi ni. Jadi sayanya Allah Ta'ala beri amanah lah. Amanah ni kita tak si pegang. Kita nak kata belajar agama, tu beri amanah agama kepada kita ni. Kalau kita belajar masuk, tu beri amanah dah masuk kepada kita. Jadi kita pelajar-pelajar, berlekas belajar diam, buat satu madrasah, tempat pengajian. Madrasah itu sudah beroperasi 2 tahun dah. Pelajar lebih kurang 40 orang, lebih kurang lah 40 orang. Jadi Allah Ta'ala ni bijak sungguh dalam mentadbir makhluk ni. Ayat kata la haula wala quwata illa billah tu nampak. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala beri kelebihan seorang itu ilmu, tapi Allah Ta'ala tak beri harta ke dia. Ada orang Allah Ta'ala beri harta, tak beri ilmu pada dia. Maka kalau bergabung di antara harta dengan ilmu ini boleh menjayakan generasi. Maka pelajar-pelajar manusia, kita tak payah robot. Maka dia nak makan, nak minum, nak gapo. Maka untuk menjalan, nak beroperasi, nak melangsungkan riba ini perlu kepada sokongan moral duit. Maka siapa dialah yang bermurah hati, Allah Ta'ala beri kelebihan dari sudut tu, boleh join untuk buat kelebihan, untuk buat dapat pahala. Seorang pelajar alim dengan sebab kita. Ambil usaha dari sudut ilmu, ocik-ocik abang-abang usaha dari sudut duit. Orang ni jadi orang alim. Dia mengajar, dia belajar, hak belajar dengan dia pula mengajar. Pahala setiap detik, setiap nafas, setiap saat akan mengalir kita. Kita mati dah tak. Maka sama ya pahala orang ni alim. Bukan seorang, 40 orang. Kalau jadi tok guru buka pondok ni tak tahulah. Sehat kita nah. Jadi mudah-mudahan kebaikan itu kita dapat buat bersama. Hak ni kata la haula wala quwata illa. Kita seorang tak mampu, Allah Taala buat manusia itu ada kelemahan supaya dia hidup bermasyarakat saling bantu membantu. Nah, yang penting buat kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Antara kelebihan bersedekah ni katanya Nabi dapat menghilangkan mati terkejut. Kau khabar mati, rebah beleping dalam tandas lah apa. Kalau orang kuat sedekah tak mati dah.
Kedua, panah dalam kubur. Dalam kubur ni panah, ekong tak ada apa dia, amalan kalau tak ada. Antara menyejukkan dalam kubur ni adalah pahala sedekah. Ketiganya, jadi bayangin ketika dalam di akhirat, tempat kita berteduh. Zaman seolah-olah matahari sejekat daripada kepala. Nak hancur dah kepala kita. Tapi pahala sedekah akan bantu kita. Jadi mudah-mudahan kita bantu diri kita sendiri. Kita bantu ni bukan kata bantu orang, kita bantu diri sendiri. Bukan anak kita, bukan saudara kita dia jadi alim dengan sebab kita yang dapat haburannya. Sekarang kita dah muamalah dengan Allah, Tuhan yang akan balas semuanya. Sedikit banyak ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.